Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ini lebih kepada membaca. Uh, Ni bab terakhir Form 4. Ada satu bab lagi yang saya lompat dulu, iaitu bab 9. Bab 9 nanti saya ajar. Nanti lepas habis bab ni saya akan ajar bab 9 pula lah. Mungkin next week lah. Okey. Yang graf gerakan hari tu nanti kita tinggal buat latihan lah. Okey. Habis semua bab kita akan repeat balik buat latihan. Dia ada latihan practice berfokus tu. Okey. Jom kita tengok bab ni Okey. So, mathematics pengguna. Okey, dia ada kena-mengena dengan masa korang belajar form 3, bab 3 tu. Yang ada kad kredit, account. So, dia sambungan lah. Okey, jom kita tengok So, kita tengok apakah itu mathematics pengguna, iaitu dalam pengurusan kewangan. So, okey. Perancangan dan pengurusan kewangan. Tak ada ni dia lebih kepada membaca hari ni. Okey, pengurusan kewangan merujuk kepada suatu proses perancangan masa depan untuk memenuhi matlamat kewangan peribadi melalui perancangan dan pengurusan kewangan secara menyeluruh dan kukuh. Pengurusan kewangan merangkumi pengurusan aliran tunai, simpanan, kredit, pelaburan dan perlindungan. Pengurusan kewangan yang berkesan dapat memastikan seseorang individu tidak terlibat dengan masalah kewangan yang serius. Antara kepentingan pengurusan kewangan termasuklah mengetahui kedudukan kewangan semasa, menggunakan wang dengan lebih berkesan, mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Okey, so kita tengok Raja 5 menerangkan proses pengurusan kewangan peribadi yang berkesan. Okey. Oh, dia ada sambungan tadi kepentingan pengurusan kewangan tu, mengelakkan hutang yang tidak terurus, mempunyai tabungan yang cukup untuk mencapai matlamat peribadi, berupaya menghadapi kecemasan seperti kemalangan, isu perubatan, penyakit ataupun hilang pekerjaan, mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kerana tidak perlu meminjam wang, bebas daripada kebimbangan kewangan sama ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey. Saya terangkan sikit kat sinilah. Kedudukan kewangan semasa ni kita tengoklah apakah kemampuan kita pada waktu itu. Okey, menggunakan wang dengan lebih berkesan ni kita pilih benda yang betul-betul perlu berbanding kemahuan. Perlu berbanding kemahuan. Mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Mungkin pada setengah-setengah keadaan kita perlu makan di rumah saja berbanding makan di luar. Okey. Seterusnya mengelakkan hutang yang tidak terurus, mempunyai tabungan yang cukup untuk mencapai matlamat peribadi. Okey, yang ni kan ada saranan menyatakan bahawa kita kena ada simpanan gaji untuk kalau kita kehilangan pekerjaan minimum 3 bulan simpanan. Sebagai contoh kalau kita gaji 2,000, so kita kena ada simpanan at least 6,000. 6K. Supaya kita boleh dikatakan ni tabungan yang cukup. So tabungan ni akan menyebabkan kita dapat menghadapi kecemasan lah. Okey, yang ni cerita kat F ni kita akan belajar lagi masa form 5 dekat isu keselamatan, isu perubatan, penyakit dan hilang pekerjaan. Dekat sini kita akan cerita nanti masa kat form 5 ada bahagian insurans. Okey, nanti kita akan belajar pasal insurans. Okey, mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga, kawan-kawan kerana tidak perlu meminjam wang. Ini biasa kalau pinjam wang biasa pinjam dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan. Lepas tu bila nak minta balik, duit ada tapi tak nak pulangkan. Buat selamba je. Okey, bebas daripada kebimbangan kewangan sama ada dalam jangka pendek ataupun jangka masa panjang. Kalau tak ada hutang memang kita payah fikirlah. Okey.
So, proses pengurusan kewangan peribadi yang berkesan. Okey, yang pertama kita tetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, kita menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan, mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey, so yang pertama, bahagian pertama ialah kita nak menetapkan matlamat kewangan. Dalam menetapkan matlamat kewangan, kita akan tengok yang pertama ialah matlamat kewangan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contoh kalau kita menetapkan matlamat kewangan mengikut jangka masa iaitu matlamat jangka masa pendek kurang daripada 1 tahun. Contohnya pembelian pakaian sukan, basikal. Jangka masa pendek. Kalau kurang, matlamat dia ialah pembelian pakaian sekolah. Okey, kan nak masuk form 5. Matlamat jangka masa sederhana antara 1 tahun hingga 5 tahun. Maksudnya dalam masa itu korang mungkin akan bersambung belajar, masuk universiti, masuk poli, masuk matrik. Jadi pada waktu itu korang akan memerlukan pembelian komputer. Mungkin korang perlukan pembelian telefon pintar yang lebih baik. Okey, matlamat jangka masa panjang. Lepas korang habis belajar, macam mana pula? Lebih pada 5 tahun. Simpanan untuk persaraan ataupun pendidikan anak. Maksudnya sekarang kalau orang yang bekerja ni dia ada KWSP. Okey? Okey, tempoh masa matlamat kewangan dicapai bergantung kepada simpanan bulanan. Berapa banyak kita maintain, kita buat simpanan setiap bulan. Keperluan mestilah diutamakan daripada kehendak semasa. Tadi saya dah sebut keperluan mestilah diutamakan daripada kehendak semasa menentukan matlamat kewangan. Apa maksud keperluan dengan kehendak ni? Keperluan contohnya makanan mesti cukup, tempat tinggal, pakaian. Kalau kita tengok kat TV tu kalau rancangan orang-orang yang susah ni, makanan tak cukup, tempat tinggal tak lengkap, pakaian pun tak cukup, tak lengkap. Maksudnya itu keperluan dia dah tak cukup. Bila keperluan dia tak cukup, dia ada masalah kewangan di situ dan perlu dibantulah. Okey, macam mana pula kehendak? Kehendak contohnya keinginan untuk menjalani kehidupan mewah seperti pembelian barang kemas dan mengadakan majlis sambutan hari jadi di hotel. Boleh je sambut hari jadi kat rumah, jemput kawan-kawan kan. Sekarang tak boleh lah. Contoh. Okay. Tapi nak buat kat hotel. Okay. Kalau mampu tak apa. Okay, konsep SMART dapat membantu seseorang individu dalam mencapai matlamat kewangan. Apa itu SMART? Okay, so penetapan matlamat kewangan. Yang pertama ialah spesifik, iaitu khusus. Kita fokuslah. Matlamat mestilah tepat dan jelas agar mudah dikenal pasti dan dipahami. M, measurable, boleh diukur. Matlamat mestilah dapat diukur, dipantau dan direkodkan. A, attainable, boleh dicapai. Matlamat mestilah mempunyai peluang untuk dicapai. R, realistic. Matlamat mestilah munasabah untuk dicapai. T, time bound, jangka masa ditetapkan. Matlamat mestilah mempunyai tempoh masa yang jelas iaitu tarikh mula dan tarikh akhir. Kewangan dinilai berdasarkan aset yang dimiliki dan liability yang ditangguh. Aset tu macam rumah, tanah. Liability ni hutang Okey, aset terdiri daripada wang tunai, simpanan, saham syarikat ataupun pelaburan hartanah. Liability yang ditanggung merujuk kepada semua jenis pinjaman, hutang, kad kredit, bil utility dan sewa rumah. Itu liability. Okey, macam mana pula kita nak mewujudkan pelan kewangan? Komponen penting dalam membina pelan kewangan ialah sumber pendapatan dan perbelanjaan. Terdapat pendapatan merupakan aliran tunai masuk. Pendapatan terdiri pada pendapatan aktif iaitu pendapatan utama seperti gaji bulanan, allowance, komisen, kerjalah. Pendapatan pasif ni dapat daripada pendapatan sampingan seperti dividen yang diterima, sewa yang diterima. Okey, itu kita panggil pendapatan pasif, sewa rumah, kan? Okey, tapi kalau orang tu memang dah banyak rumah, dia tak kerja lain, itu jadi pendapatan aktif lah. Kalau kita buat sewa rumah, dia tak kerja lain. Dia tunggu duit sewa rumah je, itu kita panggil pendapatan aktif lah. Okey. So, C iaitu pembelanjaan yang mesti dibayar seperti angsuran rumah dan insurans. Okey. Pembelanjaan rumah dan insurans.
Okey, ini akan ada belajar masa form 5 nanti. Maksudnya macam ada rumah yang kita beli tu, kita hutang dengan bank kan. Okey, pembelanjaan tidak tetap. Pembelanjaan yang berubah setiap bulan seperti barangan dapur dan bil elektrik. Ada orang dia pembelanjaan setiap bulan dia tetap. Sama je. Sebab dia maintain beli setiap minggu. Contoh beli ayam, beli dalam kuantiti tertentu. Beli ikan dalam kuantiti yang tertentu. Kan? Bil elektrik. Sama juga ada setengah orang bil elektrik dia tetap. Dia tak berubah. Mungkin 150 sebulan tetap. Dia tak berubah-ubah. Ada setengah orang yang macam tu. Maksudnya konsisten lah. So, okey, kita tengok aliran tunai positif. Wujud apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah pembelanjaan. Aliran tunai negatif. Wujud apabila jumlah pendapatan kurang daripada jumlah pembelanjaan. Yang ni. Yang ni selalu berlaku dekat golongan-golongan belia lah ni. Sebab aliran tunai dia negatif. Dia banyak berbelanja berbanding pendapatan dia kurang berbanding dengan pembelanjaan dia. Pembelanjaan dia berlebihan lah. Sebelum menyediakan pelan kewangan, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan matlamat yang hendak dicapai. Buat anggaran pengiraan awal. Kira simpanan bulanan yang diperlukan. Tentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat. Tentukan tempoh masa untuk mencapai matlamat. Terbalik. Analisis tabiat perbelanjaan. Lepas tu tetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat. Tentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat. Okey. Seterusnya, melaksanakan pelan kewangan. Semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu hendaklah mengikut pelan kewangan yang telah dirancang. Bersedia membuat perubahan terhadap pembelanjaan sebenar supaya mengikut pembelanjaan yang dirancang bagi mendapat aliran tunai yang positif. Pelan kewangan hanya akan berjaya jika dilaksanakan dengan disiplin, sabar dan fleksibel. Maksudnya dia betul-betul jaga. Yang seterusnya, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Semak kemajuan pelaksanaan pelan kewangan yang dirancang dari masa ke semasa bagi memastikan aliran tunai sentiasa positif. Jika terdapat aliran tunai negatif, semak semula perbelanjaan sebenar. Elakkan daripada menggunakan dana kecemasan kecuali terpaksa. Kurangkan pembelanjaan tidak tetap seperti hiburan. Ubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik dengan pendapatan bulanan. Maksudnya, kalau ada yang kita buat tu sebenarnya benda tu tak perlu. Mungkin kita boleh abaikan. Okey, jom kita tengok contoh. Okey. Encik David merancang untuk bercuti bersama dengan ahli keluarganya di Melaka. Sekarang kan hari ini kan ramai orang pergi Pulau Langkawi. Ada yang berada kat Pulau Langkawi ke ni? Tak ada, tak ada. Tak ada Dalam mimpi mungkin kot. Sekejap, ada yang tak ada ni. Syafi, Syaful, Rasman, Iqbal, Iman, Haifah, Farisha, Faris Daniel, Tia, Aziz, Aina, Zakwan. Okey. Dalam tempoh 6 bulan dia merancang. Ada setengah orang ni dia kumpul duit dulu nak pergi bercuti. Itu cara yang betul lah. Percutian ini memerlukan perbelanjaan sebanyak RM1,350. Beliau perlu menyimpan RM225 sebulan
daripada gaji bulanannya sebanyak 2,250 untuk mencapai matlamat kewangannya. Apakah matlamat kewangan Encik David memenuhi pendekatan SMART? Okay, itu pergi Melaka. Pergi Melaka kalau kita tak jauh lah. Tapi tak boleh rentas negeri lagi. Kalau bayangkan kalau korang pergi ke Pulau Langkawi. Sebab saya ingat kalau masa zaman dengan teacher je berdua je pergi Langkawi pun cecah 1,000 juga bajet. Daripada sini sampai ke Langkawi bercuti 3 hari 2 malam. Cecah 1,000 juga kalau masuk berdua. Kalau bayangkan kalau korang dah beranak pinak kan. Agak-agaknya berapa? Kan? Adik-beradik ramai ni. Kan? Lepas tu pula semua perut-perut buaya kan makan perut buaya makan so lagilah. Okey. So perlukan kewangan. Sebab tu kena rancang betul-betul kalau nak pergi bercuti. Kalau ustaz dengan teacher ni kalau pergi bercuti kita orang suka yang dekat-dekat. Tapi lain pada yang lain. Kita orang ni dengan teacher ni tak suka pergi pantai. Kita orang suka cari hotel yang ada kolam, yang ada jacuzzi, daripada pergi pantai. Dengan teacher suka macam tu, tak suka pergi tempat ramai-ramai. Jadi sesuai lah musim COVID ni. Ada orang suka pergi pantai, tapi kena jaga SOP. Jaga SOP lah, jaga elok. Okay. So yang khususnya ialah, spesifik ialah matlamat Encik David adalah untuk bercuti bersama ahli keluarganya di Melaka. Dia bukan saja ingin bercuti bersama keluarga, malah lokasi juga telah ditetapkan. Orang yang pergi Melaka ni mestinya orang yang suka tengok tinggalan-tinggalan sejarah. Betul ke? Betul ke orang pergi Melaka ni suka tengok tinggalan-tinggalan sejarah? Itu tempat paling popular. Apa? Melaka? Cuba Yes, kita kalau korang pergi Melaka, korang suka tengok apa? Dia confirm akan pergi Jongko Walk ataupun Kota Formosa. Oh, Jongke Walk. Jongke Walk dah tutup dah. Tak best. Pergi Kiasan lagi best. Alah, sedihnya. Boleh kau bawa kursi sendiri. Dia tak boleh makan situ lagi ya, Kiasan? Belum lagi. Okey. Kalau Melaka kalau Melaka suka pergi naik beca. Tu je. Naik beca, lepas tu dengan teacher akan cari hotel yang unik. Maksudnya hotel yang unik ni hotel yang konsep Baba Nyonya. Ada hotel Baba Nyonya ni betul-betul dekat kawasan Jongke Walk, berhadapan dengan masjid masjid yang bersejarah tu. Situ. Depan betul masjid. Boleh pergi subuh, boleh pergi zuhur, boleh pergi asar, boleh pergi maghrib, boleh pergi syak. Berjemaah. Sesuai ni untuk orang budak-budak Samta ni. Nanti saya share location. Nanti Syarul, Syami, Aziz dengan Paris Daniel. Okey, boleh ajak family. Dari situ boleh naik beca. Kalau saya memang kita orang suka pergi naik beca ni sebab anak-anak saya boleh pilih beca mana yang dia nak. Kan? Beca kan macam-macam jenis kartun kan. Korang mesti malu nak naik, betul tak? Okey. Kalau perempuan ni, kalau tak tahulah korang ni mesti suka naik beca kalau ada ikon-ikon Korea, mesti korang nak naik, betul tak? Yang budak-budak perempuan ni. Bukan Okey. Lagi kalau drivernya orang Korea. Tak payah orang Korea, muka macam Korea, okey kot. Kan? Sanggup lah. Bang, pusing lagi. Tak apa, saya bayar. Pusing lagi. 10 kali pusing. Okey. So, measurable boleh diukur. Matlamat kewangan Encik David boleh dihitung sebab beliau mengetahui jumlah pembelanjaan yang diperlukan. Beliau bukan saja memerlukan wang, malah beliau juga menyatakan jumlah wang yang diperlukan. Attainable boleh dicapai. Matlamat kewangan Encik David boleh dicapai dengan menyimpan RM225 sebulan daripada gaji bulanannya sebanyak 2,250. Realistik, bersifat realistik. Matlamat kewangan Encik David yang ingin bercuti di Melaka bersama ahli keluarganya dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. So dia kumpul duit, adakah dia boleh kumpul duit untuk capai 1,000 lebih tu?
Boleh 225 kalikan dengan 6. Adakah dia mampu mencapai 1350? Kalau korang darab 225 kali 6, dia akan dapat 1350, cukup-cukup. So Encik David ingin mencapai matlamat kewangannya dalam tempoh 6 bulan. Okey. Macam dengan teacher, kita orang lebih suka kalau pergi hotel ni kita tempat online, dan kita orang ni bukan tengok hotel ni pada nama. Kita orang tak tengok pada nama. Mungkin kalau setengah orang tengok nama terkenal dia nak pergi hotel tu, tak. Kita orang akan tengok pada komen orang. Kadang-kadang hotel tu tak ada nama pun tapi best kat situ. Pada harga yang bersesuaian lah. Tu style dengan teacher. Kalau pergi kat seluruh Malaysia lah. Okay, macam dengan teacher dah biasa. Kalau seluruh kat Malaysia ni dah pergi Perlis, dah pergi kat Kedah, dah pergi Perak, Kampung Seren. Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Melaka, Semenanjung semua dah pergi. Sabah Sarawak pun dengan teacher dah pergi, dah habis, dah Malaysia dah habis. Okay. Sebab setengah teacher jenis yang memang planning. Memang planning sebab setengah teacher biasakan macam contoh anak kan seorang tu autism, kita orang akan biasa banyak buat pergerakan supaya anak tu berkembang lah minda dia. Bukan duduk di rumah saja. Ada setengah orang yang ada anak autism ni dia suka duduk kat rumah je, tak nak. Memang kalau anak bawa ke mana-mana menjerit-jerit tu biasa lah. Tapi setengah teacher buat selamba je. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Encik Lee bekerja di sebuah pasaraya dan bergaji 1,250 sebulan. Okey memang kalau kerja kat pasaraya lepas SPM memang gaji korang boleh 1,000, ada yang cecah 2,000 pun ada. Lepas SPM. Macam ada kedai dekat depan tu, kedai RM2 tu. Anak murid kerja memang 1,000 hingga 2,000 sebulan lepas SPM. Okey. Beliau juga menerima allowance sebanyak 150 setiap bulan daripada majikannya. Encik Lee perlu menanggung pembelanjaan tetap dan pembelanjaan tidak tetap masing-masing sebanyak RM930 dan RM450. Hitung aliran tunai bulanan Encik Lee. Jelaskan jawapan anda. Jika pembelanjaan tidak tetap meningkat sebanyak 10%, apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai Encik Lee? Okey. Jom kita tengok pengiraan dia. Okay. Okay. So jumlah pendapatan dia 1,250 tambahkan dengan dia punya allowance tu 150, dia dapat 1,400. Allowance kalau kat sini kan orang biasa panggil OT yang kerja lebih masa tu. So jumlah pembelanjaan 930 dan tambahkan dengan 450, dia dapat 1,350. So tolakkan dia ada RM20 lebih. Maksud dia ada lebihan tunai. Kalau dia ada lebihan tunai bermaksud dia mempunyai aliran tunai yang positif. So aliran tunai positif sebanyak RM20 bermaksud Encik Lee mempunyai lebihan tunai sebanyak RM20. Okey, 10% darabkan dengan RM450, dia perlukan RM45. Okey, jika pembelanjaan tidak tetap meningkat sebanyak 10%. Okey. Kalau meningkat 10%, maksudnya dia perlukan RM45. Tetapi sebelum ni dia ada lebihan RM20 sahaja. Jadi dah jadi lebih daripada RM20. Bermakna aliran tunai dia akan jadi negatif, defisit. Pembelanjaan melebihi daripada dia punya pendapatan. Okey. Maksudnya lebih 45 lah. 45 tolak 20. Lebih 25 lah. Okey dia tak boleh kurang daripada 20 ke macam mana? Dia kena kalau ada lebih pembelanjaan pun mesti kurang daripada RM20. Oh okey. Itu kita panggil defisit. Kalau defisit ni biasa korang dengar kalau belanjawan negeri. Dia kata defisit. Defisit ni maksudnya pembelanjaan dia melebihi pendapatan. Kalau masa dalam musim COVID dalam tempoh 2 tahun ni memang biasa berlaku defisit sebab pendapatan sebuah negeri ataupun negara akan berkurang.
Okey, berkurang sebab tak boleh nak contoh dari segi pelancongan, kita tak boleh terima pelancong asing masuk. Okey, macam mana duit pelancong asing tu masuk buat kat negara kita? Sebab bila pelancong asing masuk ke negara kita, dia tempah hotel. Kan, bila hotel dapat duit, dia boleh bayar cukai. Cukai itu adalah pendapatan negara ataupun negeri. Macam sekarang ni, pelancong-pelancong pergi ke Langkawi. Kenapa digalakkan pergi ke Langkawi? Kat sana banyak hotel. Hotel masuk duit. Jadi hotel boleh bayar cukai. Orang beli makanan daripada peniaga. Peniaga dapat duit. So peniaga tu pun mungkin bayar cukai dan peniaga tu pun mungkin akan berbelanja juga. Secara tak langsung akan meningkatkan ekonomi. Okey, tu sebabnya. Okey, kereta sewa. Berapa banyak kereta sewa tersadai selama 2 tahun ni kat sana. Tetapi apa yang maksudnya yang penting kena jagalah. Sebab tu kalau ekonomi ni, Malaysia ni dia tergantung bergantung pada ekonomi. Jadi bila ekonomi ni terjejas, dia akan menjejaskan pendapatan negara. Sebab itulah bila menjejas pendapatan negara terjejas, bila perbelanjaan melebihi pendapatan, dia akan berlaku defisit. Okey. Kalau perbelanjaan negara ni banyak bayar gaji lagi, bayar gaji pekerja-pekerja yang kerja dengan kerajaan lagi. Sekolah, kerja kat sekolah, kan? Tu perbelanjaan negara So seterusnya, membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan. Okey, untuk mencapai matlamat kewangan sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang, anda perlu membina dan membentangkan pelan kewangan. Ni contohlah, contoh. Okey, ni contoh. Dia bagi kat sini ni apa yang korang perlu buat. Yang pertama ialah pendapatan bulanan, pendapatan aktif iaitu gaji bulanan. Nampak gaji bersih selepas potongan KWXP, Perkeso, PCB ni jabatan hasil cukai. Okey. Elan, komisen, kerja sambilan, mungkin buat burger ke. Ada orang buat burger ni kerja dia sepenuh masa ada Pendapatan pasif, sewa rumah, dividen, bonus. So kita baru kira jumlah pendapatan. Tapi kadang-kadang sewa rumah ni pun tak boleh dikirakan pendapatan sebab kadang contoh dia bayar hutang rumah dia. Katalah dia bayar hutang rumah dia 420 hutang rumah dia. Dia sewakan 500. Bermaksud dia ada lebihan. Betul tak? Alamak. Okey. Contoh, rumah tu dia beli hutang dengan bank. 430 sebulan. Dia sewakan 500. Berapa dia untung? 80. 70. 70. 70 ni lah baru dikira pendapatan. Bukan 500 70. Samalah kalau kat kampung ni buat rumah sewa kan. Siapa-siapa mak ayah dia rumah sewa. Tapi sebenarnya dia buat rumah sewa pakai daun ke? Pakai duit lah kan. Mesti dia kena kira. Okey, tu. Lebih berapa untung yang dia dapat tu. Baru dikira lebihan. Okey. Okey, so tolak simpanan 10% daripada gaji bulanan, tolak simpanan untuk dana kecemasan 10% daripada gaji bulanan. Okey, untuk dana kecemasan ni macam sakit ke. Ni kalau orang yang tak ada insurans lah. Kalau orang tu ada insurans mungkin dia tak perlukan 10% dana kecemasan ni. Kalau dia ada insurans. Ni cerita form 5 so dia tak perlukan sebab dia dah ada insurans. Kalau sakit je pakai kat insurans settle. Dia okey. So baki pendapatan, tolak pembelanjaan tetap bulanan, ansuran rumah, ansuran kereta. Okey, ni kereta ni. Selalu jadi masalah kepada remaja-remaja belia-belia terkini. Baru dapat kerja, terus nak beli kereta jenama. Korang kalau korang kerja, kereta yang korang nak beli jenama apa? Cuba cerita Kak Sir.
Ford. Ford. Honda. Honda. Lagi mesti ramai Honda ni. Nissan. Nissan ni jarang ni. Saya rasa ramai orang nak Honda ni. Betul? Honda mesti ramai. Saya pun tak faham kenapa orang Malaysia ni banyak suka Honda. Okay. Kalau tanya saya tak minat. Okay. Honda ni pun bayaran ansuran dia tinggi. Contoh kereta dia yang paling kecil pun Honda Civic. Honda City. City kan. Ada lagi. Yes. Jazz tu lagi mahal daripada City tau. Betul. Lagi mahal daripada City. Jazz tu. Saya tengok dia orang sebut Jazz. Kenapa tadi Hafiz Zakwan, kenapa kau suka Jazz? Hafiz Zakwan? Dah, Mana dah. suka? Tak suka sebut je. Sebut. Okay. Jazz ni sesuai lah untuk orang-orang muda ni. Sebenarnya dia tak ada anak-anak, barang tak bawa banyak. Kalau Honda City ni yang berkeluarga lah sebab nak perlukan boot belakang tu kan. Okay. Jazz tu bawa skandal aja. Kalau saya memang suka Toyota. Saya memang daripada dulu Toyota lah. Pernah memang ada Proton kan. Proton tu masa zaman saya mula-mula beli dulu. Okay. Saya memang paling jenama yang saya paling suka Toyota. Dia tengok orang lah. Tapi saya dah biasa pakai kereta Proton, saya dah pakai kereta Toyota, saya dah pakai kereta Nissan. 3 jenis je lah yang saya pernah pakai. Honda pernah pakai Honda lama. Saya pernah pakai Honda Accord mata bulat tahun 80-an. Saya pernah pakai. Saya pernah pakai kereta Datsun 120Y. Datsun 120Y tahun 70-an. Pernah. Saya pernah pakai kereta drift Toyota GL. Kereta ni orang guna untuk drift. Tapi dah dijahanamkan oleh keluarga saya. Okay. So itu tengoklah. Kalau macam Toyota ni saya beli sendiri. Maksudnya pakai cash lah. Okay, masa kumpul duit beli sendiri. So, lepas tu sewa rumah, sewa bilik. Biasa ni sewa rumah, sewa bilik ni kat mana? Dekat Pekan Kuala Lumpur biasanya. Sebab kenapa orang tak sewa rumah? Mahal kan? Jadi dia lebih prefer sewa bilik. Tapi kalau sewa bilik ni pun bukan murah 300 hingga 400 juga tau sebulan. Kalau tambah sikit lagi, tambah 200 ke tambah 100 dah dapat sewa rumah kat sini kan. Lepas tu pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ni banyak juga orang-orang dekat area di kampung ni dia suka buat rumah lah pinjaman peribadi ni. Okay, buat rumah atas tanah sendiri. Ataupun ada juga orang buat pinjaman peribadi untuk SB. Ada juga orang buat pinjaman peribadi untuk beli kereta. Dia tak buat pinjaman kereta, dia buat pinjaman peribadi untuk beli kereta. Ada. Okay, Insurans nanti kita akan belajar masa Form 5. Saya tak nak cerita kat sini, nanti panjang lebar sangat. Siaran televisyen berbayar apa dia? Apa tu? Yang paling terkenal. Astro. Okay. Saya dengan teacher dia dulu memang. Tapi Lala fikir punya banyak siaran langsung tak tengok, potong je terus. Tak payah. Jimat 100 lebih sebulan. Okay. Sekarang pun dah makin banyak siaran kan kat TV. Okay. So, ikut masing-masing lah. Okay, tu contoh tolak pembelanjaan tu. So, pembelanjaan tidak tetap bulanan. Makanan. Makanan ni nafsu ni. Kan? Sebab bila buka je kita punya handphone tu, banyak iklan kan? Banyak iklan yang mengiurkan. Jadi itulah berlakunya pembelanjaan makanan yang tidak patut. Contoh lalu pergi ke depan, jumpa teh tarik.
Kan? Nasib baik sekarang kena masuk ke dalam sikit nak pergi Taman Pahlawan tu. Jumpa Simpang 3 dekat rumah Seni, jumpa Mama. Kan? Syarul terliur. Kan? Stres sebab tak makan Mama. Tu permanjaan yang lebih. Mungkin kalau Syarul dia jadi permanjaan tetap betul tak Syarul? Betul. Dia jadi permanjaan tetap. Kita ada masalah sebab dia memang tetap kat situ, tak ada perubahan apa-apa. Okey, barangan rumah. Ada orang tiap-tiap bulan tukar sofa. Ada. Ada orang tiap-tiap bulan tukar sofa. Sebab itulah ada sofa second hand. Sebab tu ada kedai perabot second hand. Sebab sofa tu baru beli, baru pakai sekejap, jual. Okey. Penyelenggaraan kereta ni jarang-jarang lah. Sebab itulah kereta ni kita kena tengok tahap macam mana nak selenggara dia. Pada pendapat Sir lah, berbagai jenis kereta yang Sir pakai setakat ni kalau ikutkanlah paling murah dan paling senang nak jaga kereta bagi Sir lah. Sir dah pakai banyak jenis kereta, saya rasa Toyota paling senang nak jaga. Toyota paling senang nak jaga. Okey. Sebab tu sekarang Sir kembali kepada Toyota balik. Okey. Pakaian. Ni suka tengok artis ni. Kan? Rambut tu nak style rambut macam Korea punya style tu kan. Yang tu yang apa? Yang tutup dahi sikit kan, style Korea. Tu dah pakai duit juga. Kena beli apa tu? Korang kalau lelaki berambut sekarang ni pakai minyak rambut apa tu yang mahal tu? Yang terkenal tu apa dia? Tak pakai korang? Tak pakai je. Dah tak pakai minyak rambut dah. Alhamdulillah. Gunting rambut pendek. Okey, utiliti rumah kita ada air, elektrik. Siapa duduk kat perumahan, dia ada Indah Water. Indah sungguh. Indah Water dia ada. Kat kampung tak ada Indah Water ya. Semua sendirian berhad. Bil telefon. Mungkin ada yang pakai telefon untuk main game je. Main game saja sampai RM100 sebulan. Dia punya top up. Betul korang? Main game sampai RM100 sebulan habis. Siapa main game kat sini? 100 tak sampai rasa. Tak sampai Tak. Tak sampai. Kau main game free ni. Tak sampai Okey. Budak perempuan pun ada yang main game juga ni. Iman. Haifa. Farisha. Tak boyfriend bayarkan. Fan bayarkan. Yang star-star tu ke? Okey. Alright. Tambah bas dan teksi. Naiklah bas kan. Bas murah sikit. Sekarang tak. Ada Grab. Ada Uber. Ada MyCar. Macam-macam ada kan. Tempat letak kereta dah bayaran tol. Kita kat Selangor ni biasalah bayaran tol. Kalau Sir memang dah biasa cuba lihat tol. Maksudnya lalu jalan-jalan yang lain lah. Sekarang banyak jalan dah lalu kan. Nak pergi Putrajaya, tak payah terus masuk tol. Boleh lalu Rimbayu. Baru masuk tol sikit lah tol. Kalau korang jenis yang tak cepat, nak makan angin, boleh lalu Rimbayu dulu. Okey, petrol. Petrol tengok jenis kereta lah. Kalau korang pakai kereta yang kecil, kereta Azia ke, jimat tol kan. Jimat minyak. Kalau tak nak tol, boleh naik motor. Pembelajaran perubatan. Ni jaranglah berlaku kan. Tapi ada orang, contoh, 1 tahun tu 2 kali dia cek gigi. Cek gigi untuk family dia. 2 kali cek gigi. Kalau macam Sir dengan teacher, setahun sekali, at least setahun sekali mesti cek gigi. Dekat sepupu Sir kat Perak lah. Biasa sebalik kampung, semesti jumpa sepupu Sir tu, dia doktor gigi. So kita orang cek gigi satu family kat situ. Of course lah kan, sebab sepupu punya kedai kan. Jadi faham lah, diskaun lah. Okay. So pendidikan diri, pendidikan anak, nampak? Tuition. Kan? Tuition ni pun ada pilihan lah.
Kalau korang nakkan yang standard, sanggup bayar mahal, silakan. Hiburan. Hiburan. Karaoke ke kan? Alhamdulillah karaoke. Okey. Contoh pergi ICT ke. So kira kita tengok ada lebihan ataupun defisit. Okey, lebihan tunai diperoleh apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah pembelanjaan. Defisit tunai dialami apabila jumlah pembelanjaan melebihi jumlah pendapatan. Okey, jom tengok contoh yang ketiga. Cadar di bawah menunjukkan pembelanjaan bulanan yang disediakan oleh Amar. Sewa bilik 500. Nampak tak sewa bilik dia 500. Okey. Penginsuran dia 150. Pengangkutan dia 150. Dia tak ada kereta lah ni, dia naik bas. Makanan dan isi rumah dia 500. Okey, insurans ni bila korang kerja, lagi awal korang beli, lagi murah korang bayar. Maksudnya lagi tua, lagi mahal lah. Macam baby, mahal lah. Dia makin umur dia dah setahun, dia murah dah, mula murah. Tapi kalau korang beli masa baby, lagi mahal. Okey. Kenapa perlukan insurans? Ada setengah insurans, macam setengah teacher, insurans macam insurans tu termasuk juga simpanan. Jadi dia bayar lebih sikit. Jadi tak payah risaulah bab simpanan, tetap ada simpanan dekat insurans tu. Samping tu insurans tu juga kalau contoh ada berlaku sakit ke, ada sakit-sakit apa, sakit yang memerlukan kita duduk dekat ward, contoh korang pergi hospital kerajaan, korang ditahan kat ward, korang boleh minta hospital tu untuk pindahkan korang ke klinik swasta, hospital swasta yang ada cover insurans, boleh. Boleh juga. Maksudnya insurans tu akan bayarkan untuk bagi pihak korang tak payah keluar duit. Mungkin kena keluar sikit tapi tak payah keluar duit banyak. Mungkin lebih selesa lah. Tapi hospital kerajaan pun ada yang dah selesa dah sekarang ni, tak payah bayar pada kos yang tinggi. Okey. So Amar meletakkan matlamatnya seperti berikut. Dalam tempoh 6 bulan membeli sebuah telefon pintar berharga 1,800. Dalam tempoh 5 tahun membeli sebuah kereta baharu yang memerlukan sebanyak 4,800 sebagai bayaran pendahuluan. Ada lagi tak masuk ni? Ayo. Okey. Biasalah orang beli kereta dia kena ada wang pendahuluan. Ada juga kereta yang 1% pun ada maksudnya tak bayar wang pendahuluan. Nak kumpul ni biasalah orang pinjam duit mak family dia kan untuk buat nak beli kereta. Okay, gaji bulanan bersih Amar ialah 2,000. Dia ingin menyimpan 10% daripada gajinya masing-masing untuk simpanan tetap bulanan dan dana kecemasan. Adakah matlamat kewangan Amar ditetapkan mengikut konsep SMART? Jelaskan jawapan anda. Bantu Amar menyediakan satu pelan kewangan bulanan. Merujuk kepada pelan kewangan yang telah disediakan, bolehkah matlamat kewangan Amar dicapai? Terangkan jawapan anda. Pada pendapat anda, jika berlakunya pembelanjaan di luar jangkaan sebanyak 180, adakah kedua-dua matlamat ini masih boleh dicapai? Berikan sebab untuk menyokong jawapan anda. Okey, jom kita tengok Ya, sebab matlamat yang pertama, ya. Yang spesifik adalah jelas, tepat dan mudah dipahami, iaitu untuk membeli telefon pintar dan membeli kereta. Measurable dinyatakan dalam bentuk yang boleh dihitung, iaitu telefon pintar berharga 1,800 dan bayaran pendahuluan pembelian kereta sebanyak 4,800. Attainable, Amar perlu menyimpan sebanyak 300 sebulan selama 6 bulan. Dan RM80 sebulan selama 12 bulan untuk masing-masing membeli telefon pintar dan membayar bayaran pendahuluan pembelian kereta. Down payment kita panggil. Jumlah simpanan sebanyak 380 daripada jumlah pendapatan sebanyak 2,000 merupakan matlamat yang boleh dicapai. Realistik 380 jumlah pendapatan RM2,000 bermaksud 19% daripada pendapatannya adalah realistik untuk dicapai dalam masa yang dijangkakan. Time bound mengkategorikan kepada jangka masa pendek dan jangka masa panjang, iaitu jangka masa pendek untuk beli telefon pintar, jangka masa panjang untuk membeli sebuah kereta. Tapi kita tengok keadaan lah, kadang-kadang kereta tu dah 5 tahun kan, mungkin ada kereta baru yang
pada harga yang sama. So pelan kewangan bulanan amal tu kita tengok gaji bulanan dia 2,000, tolak simpanan bulanan, tolak simpanan jana kecemasan, dia tinggal 1,600. So sewa bilik dengan insurans, so dia tinggal 650. Pengangkutan RM150 dengan makanan di isi rumah, so jumlah pembelanjaan tidak tetap 650, so dia tinggal 300 lebihan. So amal mempunyai lebihan tunai sebanyak 300, maka dia boleh menyimpan 300 selama 6 bulan untuk membeli telefon pintar tanpa perlu menggunakan simpanan tetap bulanannya. Okey, dia dah boleh beli telefon pintar. Selepas 6 bulan disimpan pula lagi untuk jangka masa panjang, iaitu untuk selama 6 bulan, 4 tahun 6 bulan, iaitu 54 bulan. So dia dapat simpan 16,200. So 16,200 ni dah lebih pada 5,000. Maksudnya dia dah capai matlamat jangka masa panjang tanpa menggunakan simpanan tetap bulanan. Kedua-dua matlamatnya masih boleh dicapai kerana amal mempunyai simpanan tetap bulanan sebanyak 200. Maksudnya dia nak beli sesuatu, dia tak guna simpanan dia. Dia kumpul duit tu balik. Ni macam style saya lah, saya suka kumpul duit dulu baru saya gunakan untuk bercuti ke apa. Jadi saya tak kacau saya punya simpanan yang sedia ada. Simpanan ni untuk kegunaan yang terdesak. Contohnya kalau rumah kita ada benda yang rosak, kita nak baiki, kereta rosak, yang tu. Okey. So jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan disediakan Encik Lim pada awal bulan. Okey, Encik Lim pula. So gaji bulanan dia 4,350. Okey, tolak simpanan bulanan 600, tolak simpanan untuk dana kecemasan 535. So baki pendapatan ialah 3,215. So sewa rumah 600, ansuran pinjaman kereta 700, insurans 500. Jumlah pembelanjaan tetap 1,800. So makanan dan isi rumah 800, petrol 280, utility rumah 180, bel telefon 150. Jumlah pembelanjaan tidak tetap 1,410. So lebihan dia ada RM5 je. Okey, so tips perbelanja. Sentiasa senaraikan barangan yang perlu dibeli. Ni saya sentiasa buat. Kalau pergi pasar raya siapa perasan, saya mesti pegang kertas. Pegang kertas beli ikut apa yang dah dirancang. Elakkan membeli belah pada saat terakhir, membuat bandingan harga sebelum membeli. Kalau stase memang kalau zaman masa normal tu 2-3 jam jugalah kalau membeli ni sebab sejenis yang suka bandingkan harga. Okey. So, Encik Lim ingin menyimpan sebanyak 600 sebulan selama 5 tahun untuk membayar bayaran pendahuluan bagi rumah baru sebanyak 36,000. Adakah matlamat kewangan Encik Lim boleh dicapai? Tentukan 5 faktor yang akan mempengaruhi kebolehlaksanaan pelan kewangan Encik Lim. So, Encik Lim disimpan RM5 kali 12 dapat 600. Okey. Bayaran pendahuluan 36,000, maka pendapat kewangan Encik Lim boleh dicapai. Oh, dia selama 5 tahun 12 kali 5 tahun dia simpan 600 sebulan. Oleh sebab lebihan tunai Encik Lim tu RM5, maka 5 faktor berikut akan mempengaruhi kebolehlaksanaan pelan kewangan tersebut dalam tempoh 5 tahun. So, kadar inflasi tidak melebihi kenaikan gaji bulanan. Sewa rumah yang perlu dibayar sepanjang 5 tahun tidak berubah. Biasanya berubahlah. Encik Lim sihat dan boleh bekerja. Peningkatan dalam perbelanjaan diimbangi dengan peningkatan gaji. Tidak berlaku perbelanjaan di luar jangkaan yang melibatkan kos yang tinggi. Ini perbelanjaan di luar jangkaan, ada kerosakan ke yang berlaku yang perlu diperbaiki kan, tu yang melibatkan kos yang tinggi. Okey, habis dah bab ni. Okey, saya memang tak plan nak buat latihan ni sebab dia banyak kena fikir, bukan kira sangat ni kena fikir. Saya memang tak plan nak buat lagi. Tapi nanti saya akan gunakanlah praktis berfokus ni untuk buat latihan nanti kemudian. Okay, so next week saya akan masuk bab 9. Bab yang last lah untuk kita belajar sepanjang form 4 ni. Okay. So mungkin lepas tu kita buat latihan sikit. Lepas tu baru kita masuk bab form 5.
Okey, sebelum habiskan untuk hari ini, saya nak tanya korang dulu.